Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada kali ini untuk sesi pembelajaran mata pelajaran pendidikan Islam, dan pada hari ini kita akan mempelajari satu tajuk dari bidang adab, iaitu berjual beli dengan berhemah, siri yang pertama untuk murid-murid tahun 5. Baik, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada kali ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkatan dan diterangkan hati kita dalam pembelajaran ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zid'ani ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita selesai membaca doa belajar. Baik murid-murid dan para penonton sekalian, sebelum kita memulakan pembelajaran, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apakah objektif pembelajaran kita pada kali ini. Pada akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat yang pertamanya menyatakan pengertian dan hukum jual beli berdasarkan dalil naqli dengan betul. Yang kedua, menerangkan 4 antara adab berjual beli dengan betul. Okey, baik. Para penonton dan murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, kita bincangkan berkaitan dengan pengertian jual beli terlebih dahulu. Apakah yang dimaksudkan dengan jual beli? Jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Okay, yang dimaksudkan di sini, jual beli itu ialah suatu akad. Akad tu bermakna ijab dan qabul daripada penjual dan pembeli. Untuk apa akad tersebut? Untuk memiliki sesuatu harta dan manfaat. Kerana ia memberi kesan kepada pemberian pemilikan secara kekal. Maknanya bila sudah berlaku akad jual beli, sudah berlaku pembayaran daripada pembeli kepada penjual, maka harta yang diakadkan itu sudah menjadi milik yang kekal kepada pembeli. Sama ada ia berbentuk harta ataupun manfaat sesuatu barangan. Okay, itu takrifan jual beli. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada dalil nakli daripada Al-Quran, Suratul Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Sadaqallahul azim. Okay, maksudnya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, itu dalil yang mengharuskan jual beli itu. Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita, umat Islam, dalam urusan jual beli sesuatu barangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahawa perkara yang diharamkan adalah riba dalam jual beli. Ya.
Persoalan riba ini banyak berlaku, sama ada riba dalam jual beli, riba dalam hutang piutang, ya. Itu banyaklah perbahasan yang perlu dipelajari, ya. Untuk kamu cukup setakat itu pengetahuan yang kamu perlu tahu, para penonton dan murid-murid sekalian, iaitu kamu perlu tahu bahawa jual beli itu adalah sesuatu yang dihalalkan dan diharuskan, tetapi yang diharamkan adalah riba. Itu dalil daripada Al-Quran, Suratul Baqarah. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada hukum berjual beli. Hukum jual beli adalah harus selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah harus. Jual beli ini adalah harus, sama dengan hukum kita makan, kan, hukum minum, itu semua adalah harus. Jual beli pada hukum asalnya adalah harus selagi mana ia memenuhi syarat-syarat dalam jual beli tersebut. Ya. Tidak ada perkara-perkara yang haram semasa proses jual beli tersebut. Contohnya, apa dia perkara-perkara yang diharamkan itu? Sebagai contohnya, menipu dalam timbangan, menipu dalam sukatan. Timbang sepatutnya, contohlah, kita beli gula ataupun beras 1 kilogram, kan, bersamaan 1000 gram. Okey, tapi penjual itu timbang tak sampai 1 kilo. Dia timbang 950 gram saja. Tak cukup 1 kilo. Itulah yang dikatakan jual beli yang harus tadi tu menjadi haram. Kerana apa? Kerana haram tu? Kerana ada penipuan dalam timbangan. Apa-apa saja unsur yang ada penipuan, maka ia diharamkan. Maka jual beli tersebut menjadi haram. Okey. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada adab dalam jual beli. Terbahagi kepada dua, iaitu adab terhadap penjual dan adab terhadap pembeli itu sendiri. Okey, baik. Adab penjual yang pertama, hendaklah mesra dan mudah senyum. Nak bagi laris jualan tu, kena ada mesra lah, mesra alam kan kita panggil. Ataupun muka tu muka yang senang nak senyum kepada pelanggan. Ini muka masam je, macam mana nak berjual beli, kan. Pelanggan masuk tengok muka dia masam macam tu, terus keluar, tak jadi nak beli barang. Kerana apa? Tidak mesra alam, kan, tidak mesra pengguna. Itu pentingnya seorang penjual itu bermesra serta mudah dalam senyum terhadap pelanggan yang masuk untuk membeli di kedainya. Baik, yang kedua, jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Setiap jual beli yang dilakukan oleh penjual itu mestilah dia jujur. Kalau ada kerosakan ataupun kecacatan sedikit pun, penjual mesti kena beritahu kepada pembeli supaya pembeli itu tidak rasa tertipu, kan. Kena berterus terang dalam sesuatu barangan yang dia jual, tidak menipu dalam timbangan dan tidak menipu dalam sukatan. Sebagaimana yang saya bagi tahu tadilah, yang sepatutnya kalau beli gula 1 kilo, maka 1 kilo lah sepatutnya pembeli dapat. Tapi kalau menipu ni, mana dia timbang tak cukup 1 kilo, ataupun sukat tak cukup 1 cupak, tak cukup 1 gantang, itu melalui sukatan. Okey. Baik, yang ketiga, adab penjual yang ketiga, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Sebagai seorang penjual, bila pelanggan ataupun pembeli telah membeli barangan, maka dia perlu ucapkanlah terima kasih, sebagai menghargai pelanggan yang datang membeli di kedainya. Okey. Dan yang keempat, sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan, kan. Kena bersabarlah
Sebab kadang-kadang pelanggan ni dia macam-macam. Pembeli ni yang masuk membeli di kedai ni macam-macam ragam ada kan. Ada yang jenis panah baran, ada yang jenis nak minta kurang banyak, minta diskaun macam-macam kan. Itu ragam. Beragam setiap pelanggan itu tidak sama. Jadi sebagai seorang penjual, maka dia perlu bersabar, perlu bertolak ansur. Kalau ada pelanggan itu minta dikurangkan harga, maka berilah setakat yang mampu untuk diberi kurang. Ada tolak ansur dalam jual beli tersebut. Itu adab penjual dalam urusan jual belinya. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada adab pembeli. Okey. Yang pertama, berkomunikasi secara baik. Nak masuk beli barang di kedai ni, sebagai seorang pembeli perlu bercakap dengan sopan, perlu bercakap dengan baik, tidak marah-marah ataupun tidak menengking semasa urusan jual beli dengan peniaga. Perlu berkomunikasi secara baik dan sopan santun. Yang kedua, mengelakkan pembaziran. Mengelakkan pembaziran ni biasa berlaku bila? Di bulan Ramadan kan, di bazar Ramadan banyak berlaku pembaziran. Sebab apa? Sebab nafsu nak makan tu bergelora kan. Tengok itu nak, tengok ini nak, tengok air Milo nak, tengok air teh pun nak kan. Tengok orange pun nak, tengok air limau sangkis pun nak, semua dia nak beli kan. Sedangkan bila buka puasa tu minumnya sedikit saja. Itu membazir. Yang lebih lagi tu dia buat apa? Buang kan. Buang ke dalam tong sampah. Jadi pembaziran kan. Beli kuih pula sampai 4-5 jenis beli kuih. Makannya 3 biji je. Itulah yang dikatakan membazir dalam pembelian. Jadi sebagai seorang pembeli ini kan, elakkan daripada membazir. Okey, yang ketiga, sabar menunggu giliran ketika membeli. Kadang-kadang kita nak membeli di sesebuah kedai tu kena beratur panjang kan. Jadi kena beratur, maka beraturlah. Tak perlu nak potong queue, nak potong orang lain kan. Macam-macam alasan yang diberi. Tolonglah saya sakit perut ni, nak berak dan sebagainya kan. Aduh nak terkencing. Itu menipu. Menipu nak potong queue, dia tak nak beratur kan. Jadi tak sabarlah sebagai pembeli itu. Jadi sebagai pembeli ni sepatutnya dia perlu bersabar. Kalau beraturlah mengikut giliran masing-masing. Kita datang lambat, maka duduklah kat belakang. Berdiri beraturlah di bahagian belakang. Sampailah giliran kita. Okey, baik. Yang keempat, berterima kasih setelah selesai urusan jual beli. Kan? Tadi penjual pun kena ucap terima kasih. Kita sebagai pembeli pun perlu mengucapkan terima kasih apabila selesai urusan jual beli. Barulah ada rasa seronok, redha, meredai dalam jual beli tersebut. Okey, itu adab pembeli. Okey, baik. Itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih diucapkan kerana sudi menonton video saya ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Stay tune dengan saya. Jangan lupa para penonton dan murid-murid sekalian untuk subscribe, like and share channel Murabbi Din. Dan jangan lupa tekan loceng notification untuk menerima video-video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tata titi tutu.